Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Amma ba'du. Para jemaah, ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Dengan limpah kurnia daripada Allah Jalla wa Ala, ikhwan, kita dapat menyambung bacaan kita daripada buku kita ini, iaitu Keagungan Istighfar, yang ditulis oleh Samar bintu Muhammad Al-Jam'an ini. Jemaah sekalian, ikhwan sekalian, kita sambung di bawah tajuk kita, tajuk yang sama, iaitu tajuk kita penyebab turunnya ampunan. Penulis cuba masukkan di sini lebih kurang dalam 12 perkara, tapi yang kita baru bercakap baru 2 perkara. Malam ni kita sambung yang ketiga. Yang ketiga pada muka surat 34 ini, iaitu perkara yang ketiga yang menyebabkan penduduk bumi mendapat kurnia penurunan maghfirah daripada sisi Allah Jalla wa'ala, iaitu dengan perkara yang ketiga. Penulis kata meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Perkara ini, ikhwan, perkara yang saya katakan ini, perkara yang setiap kali kita masuk tajuk-tajuk kecil ini, antum, saya ulang lagi sekali kata, antum mesti ingat balik ta'rif yang telah kita bincang daripada awal, apa makna maghfirah, apa manfaat dia, supaya bila kita sebut contoh perkara yang ketiga, iaitu meneladani Nabi Muhammad, itu penyebab daripada langit turunnya maghfirah Allah, maghfiratullah turun ke kita. Jadi bila maghfirah itu turun, apa yang kita akan dapat? Ingat balik, Tuhan melakukan perubahan di alam dunia ini, dalam hidup kita, dalam jiwa kita, dan kemudian perubahan itu sampai kepada akhirat. Baik. Penulis kata ketiga meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dia kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Terjemahan dia, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Allah lagi Maha Penyayang. Ini daripada surah Ali Imran ayat ke-31. Surah Ali Imran dia jatuh surah yang kedua, surah yang ketiga. Surah pertama Al-Fatihah, surah kedua Baqarah, surah ketiga Ali Imran. Dalam surah yang ketiga ayat 31. Baik, saya berhenti dekat ini dulu, ikhwan, untuk memberi sedikit penjelasan. Dalam ayat ini, penulis mengambil ayat ini dan menyesuaikan dengan tajuk dia, sebab dalam ayat ini terang-terang Allah menyatakan wa yaghfir lakum dzunubakum, wa yaghfir lakum dzunubakum, iaitu Allah akan memberi keampunan bagi kamu terhadap kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kamu. Artinya Allah mula memberi maghfirah mengikut data yang diberikan oleh ayat ini. Macam mana Allah bagi maghfirah? Iaitu dengan kita mengikuti Nabi Muhammad. Baik,
mengikut juga susunan ayat ini, kita ikut Nabi Muhammad di situ kita ikut Nabi Muhammad. Kenapa apa yang mendorong kita ikut Nabi Muhammad? Dia duduk di tengah-tengah. Ikut Nabi Muhammad ni, kalau kita ikut rentak ayat ini, ayat tu duduk di tengah-tengah, di belakangnya natijah, di depan dia ada penyebab kenapa Muhammad itu diikuti. Bila satu orang tu ikut Muhammad, umat ikut Muhammad, Allah memberi kepada umat dalam ayat ini dua perkara. Pertama, yaghfir, yang pertama Allah bagi pada mereka yuhibbukumullahu. Satu. Yang kedua, wa yaghfir lakum zunubakum. Yang pertama, Allah memberi kepada mereka itu yuhibbukumullah. Allah mula akan menyayangi mereka. Mereka siapa dia? Ikut Nabi Muhammad. Satu. Dua, Allah mula mengampuni dosa-dosa mereka. Katakanlah sekiranya kamu benar-benar mencintai Allah, maka Nabi kata ikutlah aku, maka Allah akan mencintai kamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Baik, ikut Nabi Muhammad ini jelas, iaitu Allah Ta'ala akan mencintai kita, menyayangi kita dan Allah ampun dosa kita. Itu dikatakan natijah hasil kita ikut Nabi Muhammad. Baik, kita pasti akan dapat natijah itu dengan kita ikut Nabi Muhammad. Tetapi sebab ikut Nabi Muhammad itu kena betul. Baik, dalam ayat ini Allah menjadikan ukuran keimanan kepada Allah dengan mengikut Nabi Muhammad. Artinya Allah nak orang yang mengikut Nabi Muhammad ini bukan di atas ikut-ikutan, tetapi Tuhan nak dia ikut Nabi Muhammad kerana daripada keimanan dia, kecintaan dia kepada Allah, Allah suruh dia buktikan cinta daripada Allah dengan ikut Muhammad. Dia ikut Nabi Muhammad itu kerana dia mencintai Allah, kerana dia nak membuktikan cinta dia kepada Allah. Macam pasangan cinta, kalau dah bercinta yang sampai tahap tak kenal botol kicap dengan botol cuka ni, kalau pasangan dia kata terjun kolam, dia terjun, terjun jambatan, dia terjun. Kalau orang tanya kat dia pasal apa hang terjun, dia kata aku akan buktikan aku sayang kat dia. Pasal tu pepatah Melayu ada kata apa, lautan api ku rendangi tapi tak pernah berenang pun, berenang kolam pun tak lepas. Tapi pepatah menyatakan lautan api ku rendangi. Itu untuk apa? Itu untuk menunjukkan dia akan buat apa saja untuk yang dia cinta. Baik, Allah Ta'ala dalam ayat ini dia nak kita izhar kita punya cinta kita, zahirkan, nampakkan cinta kita pada Allah dengan ikut Muhammad. Di sini ikhwan, di sini bila buat kuliah lagu ni, buat kuliah dekat apa, homestay pula, apa, stay at home. Kalau homestay kena sewa. Stay at home ni dia tak boleh sebut nama Pak Amit, nama Pak Cik Bari, dia jadi macam kuciliang duduk dalam sangkang. Nak sebut nama, takkan nak panggil kipas, nak panggil televisyen. Lalu duduk panggil nama Pak Amit, duduk Pak Cik Bari, duduk panggil nama Pak Cik Din, duk panggil nama Abang Syarif, duk panggil nama-nama yang kita kenal, Abang Man, Pak Cik Anwar. Tapi bila buat kuliah macam ni, macam buat rakaman dengan televisyen, rasa macam cakap dengan kuda kepang. Ni tak berbalas, kita cakap tak berbalas. Bukan demam, tak demam. Memang berkuliah lagu ni dia jadi macam tu. Tapi tak apa. Ada satu peradaban secara kebatinan, peradaban secara kerohanian, bahawa ada dua hamba Allah, makam dia di sisi Allah ni tak sama. Ada dua hamba Allah, dua-dua beriman pada Allah, dua-dua ikut Nabi Muhammad, tapi mereka punya makam di sisi Allah ni tak sama. Satu dia ikut Nabi Muhammad, dia follow Nabi Muhammad,
dia belajar sunnah, bersirah, dia belajar, dia ikut Nabi Muhammad. Tapi dia ikut tu dalam fikiran dia tak pernah ingat pun dia ikut Nabi Muhammad ni kerana dia nak membuktikan cinta dia, kesetiaan dia, ketaatan dia, wala' dia kepada Allah Ta'ala. Dia tak ingat lagu tu, kosong. Jiwa dia kosong. Sehingga kan dia ikut Nabi Muhammad, tapi kebesaran pengetahuan dia tak boleh bagi tahu diri dia kenapa dia ikut Nabi Muhammad. Orang yang macam ni diterima amalan dia, tetapi kedudukan dia di sisi Allah ni macam jari tengah dengan jari manis. Jari tengah tu kok mana pun dia tinggi sikit. Lagi satu orang, dia ikut Rasulullah. Dalam pemikiran dia, dalam hati dia sentiasa ingat kata apa? Inilah cara dia membuktikan iman dia kepada Allah. Sebab Allah yang mengarahkan ikut insan yang dipanggil sebagai Al-Habib, Al-Mustafa, Al-Mukhtar. Allah yang mengarahkan dan Allah suruh tunjuk kecintaan pada Allah, iman pada Allah dengan ikut orang ni. Maka apa akan jadi dalam hidup dia? Dia tak akan buat persaingan. Kita kata dia tak akan buat benda syirik. Syirik ni apa dia? Dia adakan sekutu yang lain di sisi Nabi Muhammad. Dia tak akan naik tandingan yang lain. Sebab dia tahu dia ikut Nabi Muhammad ni bukan kerana adat orang Melayu, kerana adat orang Arab. Dia ikut Nabi Muhammad ni bukan kerana kebetulan dia ni iklim Nusantara, kebetulan dia rakyat Malaysia. 12 Rabiul Awal orang sambut Maulud Nabi, dia pun sambut. Bukan kerana tu. Dia tahu setiap langkah dia ikut Nabi Muhammad, dia kena pastikan yang dia ikut itu benar-benar Muhammad. Kenapa? Kerana Allah suruh ikut Muhammad sebagai tanda cinta pada Allah. Maka dia kena pastikan yang dia ikut tu benar-benar Muhammad. Kalau selain daripada Muhammad, pembuktian dia cinta kepada Allah tak sah. Tak sah. Macam katalah ada dua orang muka serupa berjalan. Sebenarnya kita nak ikut kawan ni. Katalah kawan kita ni katalah nama dia Anwar, Sungai Petani. Katalah nama dia Pak Cik Anwar. Kita nak ikut Pak Cik Anwar. Tiba-tiba dalam tempoh kita duk ikut tu ada satu orang mirip macam Pak Cik Anwar. Muka serupa. Siapa muka paling serupa macam Pak Cik Anwar? Abaman. Muka paling serupa macam Pak Cik Anwar. Baik. Bila kita katalah terjadi macam mana, dalam kita diikut orang yang muka betul ni, tiba-tiba kita terarah, tersilap arah kerana sama lebih kurang kita ikut orang ni. Masa kita ikut orang tu, pembuktian cinta kita kepada Allah tak diterima. Sebab Allah suruh ikut hanya Muhammad. Allah suruh kita dengar perkataan Muhammad. Allah suruh kita perhati perbuatan Muhammad. Allah suruh kita ambil perhatian terhadap semua takrir, endorsement yang Muhammad telah buat. Dan itu kita jadikan sebagai kita punya sarana untuk menghampirkan diri pada Allah. Allah suruh kita ikut hanya Muhammad. Kalau main satu orang yang muka dia macam Muhammad, seakan-akan Muhammad, iras Muhammad, kita tetap tak ikut. Sebab kita bukan ikut orang yang sama muka dengan Muhammad. Kita bukan ikut orang yang sama nama dengan Muhammad. Dah, kita hanya ikut Muhammad sahaja. Kerana pada diri Muhammad itu ada kecintaan Allah, dan pada diri Muhammad itu telah Tuhan jadikan sebagai suatu pembuktian iman kita kepada dia, kepada Tuhan. Maka kerana itu ikut Nabi Muhammad ni, ikut Nabi Muhammad ini. Macam mana kita ikut Nabi Muhammad? Kerana itu kita belajar sirah, kita belajar sejarah bagaimana para sahabat ikut Nabi Muhammad. Kerana iman itulah orang yang ikut Muhammad itu dipecah jadi dua. Satu kumpulan mukmin dipanggil para sahabat, satu kumpulan munafik. Dia ikut, tapi hati dia kosong. Dia semayang belakang Muhammad mungkin, dia ikut Muhammad pergi perang mungkin,
dia ikut Muhammad salat, mungkin tazkirah, kuliah-kuliah, segala tausiah yang Muhammad buat dia dengar mungkin, tapi dalam hati dia tatap wajah Muhammad, dia duduk dalam majlis Muhammad, bukanlah kerana dia nak membuktikan iman dia kepada Allah, tapi kenapa dia duduk di situ? Kerana mungkin dia desperate. Itu masyarakat. Kalau dia tidak involve sekali dengan masyarakat, nanti orang kritik dia, maka dia tak mau tanggung yang tu, maka ikut dia kepada Muhammad walaupun salat macam Muhammad tak sah. Maka Allah kata wa ma hum bimu'minin, dalam jiwa dia apa? Kosong, tak ada hubungan dengan Tuhan, tak ada iman. Jadi kerana itu Ibn Qayyim kata ayat ini adalah suatu ayat yang besar. Ayat ini adalah suatu ayat yang akbar, yang karim. Muka surat 34. Tapi dah relai-relai tengok. Saya bagi buku kat Siti Salwa. Ada orang kata, Ustaz 2 hari buat kuliah tak ceria. Mau tak ceria. Dia balik kampung, hari ni baru dia balik, baru ceria, baru muka jadi terang. Baik. Apa dia ikhwan? Ayat ini kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, iaitu ayat ini Tuhan telah menjadikan kayu ukur keimanan kita kepada dia, tebal ke iman kita, nipih ke iman kita, betul ke iman kita, tak betul ke iman kita, ada ke iman, tak ada ke iman. Allah menjadikan Muhammad itu sebagai tempat kita mentajalikan, menzahirkan keimanan kita kepada Allah. Barulah dengan cara itu kita ikut Muhammad, kita boleh nampak kemuliaan Muhammad, hubungan Muhammad dengan iman, hubungan Muhammad dalam bab akidah, keperluan kita mengikut Muhammad. Kenapa tempat Muhammad itu kita tidak boleh sandingkan dengan orang lain, dengan tok syekh kita, tok guru kita, mana-mana wali sekalipun, tak boleh. Kenapa? Kerana Tuhan menjadikan itu adalah ukuran kepada keimanan kita pada Allah. Dengan cara ini kita ikut Nabi Muhammad, baru kita dapat 2 fadilat tadi. Daripada langit akan turun apa dia? Akan turun kepada kita maghfirah. Derajat kita diangkat. Dia naik dua-dua sekali. Apa dia? Yuhibbukumullah, derajat Allah membalas cinta kita. Di kalangan para ulama kita ikhwan, di kalangan para ulama ahli-ahli tafsir, kita menyebut tentang apa dia? Tentang Imam Ibn Katsir sebut dalam tafsir dia tentang, bukanlah istimewa kita kata kita beriman pada Allah, kita cinta Allah, itu bukanlah sesuatu yang istimewa. Tapi yang istimewanya ialah apabila kita mendapat balasan cinta daripada orang yang kita kata kita cinta dia. Yang ni kena tanya orang lama-lama lah, tanya Pak Amin, Pak Cik Bari, Pak Cik Din, dia baca lah. Lama di KL lama tak dengar Pak Cik Pak Mee. Itu Pak Mee pergi Korea ke Jepun saya ingat. Pak Cik Awang, Pak Cik Ali, Pak Cik Fadil, lama tak tengok. Ikhwan, bila satu orang diikut Nabi Muhammad, ada tengok bila satu orang ikut Nabi Muhammad, bila orang bagi tahu Nabi buat lagu ni, Nabi buat macam ni, Nabi buat macam ni, dia pun buat. Tiba-tiba masa satu orang tu kata memang betul Nabi buat amalan-amalan ni, tapi ustaz tu kata walaupun Nabi buat lagu tu, kita boleh buat macam lain. Ada sekumpulan orang, dia boleh dalam doa elok-elok ikut Nabi Muhammad, dia pergi ikut ustaz tu. Dia boleh letak sandingan orang lain di sebelah Nabi. Ini kenapa ikhwan? Kerana dia tidak mengetahui nilai dan kenapa Muhammad itu diikuti. Kalau satu orang dia kata dia cinta Allah, itu tidak istimewa. Istimewanya ialah bila Allah mencintai kita. Itu yang istimewa. Melafazkan cinta pada seseorang istimewa? Tidak.
Kalau kata istimewa, istimewa, tapi tidak terlalu istimewa. Istimewanya ialah orang yang kita kata kita cinta, dia balas balik cinta kita. Sekarang ni kita kata kita rindu Allah, kita sayang Allah, kita cinta Allah. Ini banyak diungkap dalam dunia-dunia kesufian, dalam dunia-dunia tarekat, dalam dunia-dunia uzlah, khalwat. Banyak diungkap cinta, rindu, cinta Allah, rindu Allah. Ya Allah, kami beribadat padamu bukan kerana syurgamu. Kami beribadat padamu, ya Allah, bukan kerana pahala. Kami beribadat padamu, ya Allah, bukan kerana takut kepada nerakamu dan azabmu, tapi kami beribadat semata-mata kerana rindu padamu, ya Allah. Kalau betul ungkapan itu, maka Allah nak kita tajalikan itu dengan ikut Muhammad. Ikut ni apa makna ikut? Saya fikir imam mazhab kita, mazhabuna al-imamuna Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala qaddasallahu ruhahu, dia telah sebut dalam Ar-Risalah bahawa Muhammad adalah manusia yang paling suci. Bila kita buat seperti Muhammad buat, kita telah berbuat seperti orang yang paling suci buat. Dan bila kita buat seperti Muhammad buat dan kita tidak buat kerana Muhammad tidak buat, maka itulah bentuk pengikutan yang sebenar. Itulah ittiba', mengikuti. Dan bila kita ikut Muhammad, kita boleh tinggal Muhammad tengah jalan kerana kita rasa ada orang yang lebih atau seumpama macam Muhammad, sehingga kita kata kalau Muhammad ajak macam ni pun tak mesti kita buat lagu tu kerana orang tu kata boleh buat macam lain. Kita boleh tinggal Muhammad, kita pergi pada orang itu. Ketika itu apa yang berlaku pada kita, ikhwan? Pembuktian kita cinta, rindu, sayang Allah ditolak total dan fatal oleh Allah kerana ayat ini. Pasal itu untuk mendapat cinta balas daripada Tuhan, kita mesti mengikut Muhammad kerana kita nak menunjuk cinta pada Tuhan. Dan bila kita tunjuk cinta kepada Tuhan, Tuhan akan menunjuk dia cinta kita. Macam mana Tuhan akan tunjuk tanda-tanda dia cinta kita? Dengan kita ikut Muhammad. Tak cukup setakat tu, maka Tuhan akan mengampun segala dosa kita. Dengan apa Tuhan akan sayang kita? Tuhan balas cinta kita. Dengan apa Tuhan akan ampun dosa kita? Dengan kita memenuhi syarat untuk mendapat cinta dan ampunan Tuhan, iaitu mengikut Muhammad. Dan Imam Syafi'i kata tadi, Muhammad insan yang paling bersih dan suci. Dan bentuk pengikutan kepada Muhammad ialah dengan Muhammad buat, kita buat, dengan Muhammad tinggalkan sesuatu, kita tinggal. Bukan seperti mana orang buat, kita buat, orang tinggal, kita tinggal. Tidak, tetapi Muhammad. Ikhwatul iman, ikhwatul fiddin, ikhwan akhawat, a'azakumullah. Sekurang-kurangnya ayat yang kita baca ini yang menyebabkan keampunan Tuhan datang, kasih sayang Allah Ta'ala datang. Rupanya ayat ini besar, ikhwan. Sangat besar. Ayat ini membuka mata hati kita untuk melihat kenapa tempat Muhammad tidak boleh kita isi dengan orang lain walaupun namanya sama dengan Muhammad. Kerana itu kita melihat dalam beberapa riwayat yang kita jumpa apa yang berlaku pada sebahagian sahabat Nabi seperti Abdullah bin Abbas. Beberapa hal dia bercakap depan orang tentang hadis Nabi, lepas tu orang tanya dekat dia. Orang kata hadis ni Abu Bakar macam mana? Abu Bakar berpandangan macam mana? Umar macam mana? Dia kata, kamu nak letak Abu Bakar dan Umar setanding dengan Muhammad? Aku kata pada kamu, qultu lakum qala Nabi. Aku kata dekat apa? Nabi kata. Apa tanya kat kamu Bakar kata apa? Maka patutlah kamu mendapat suatu azab daripada langit jatuh atas kepala hampa kerana hampa tak tahu nilai Muhammad. Yang nilai ikhwan yang kita kata dengan sunnah, kita mengikuti sunnah. Kenapa? Mengapa? Kenapa bila ada orang bawa dalam dunia ni ajaran-ajaran yang tak tentu hala, ajaran-ajaran yang tak ada bukti datang daripada Muhammad, kenapa kita tak boleh ikut? Kerana ayat ni lah. Kerana ayat ni telah meletakkan syarat. Kenapa Muhammad itu diletak dalam ayat ni? Yang pertama, kerana Muhammad itu adalah Rasulullah, dia utusan Allah. Kerana
Muhammad itu mendapat wahyu daripada sisi Allah. Dan Allah Ta'ala dengan Nabi akhir zaman ini, Tuhan jadikan dia itu sebagai jambatan antara kita dengan Tuhan. Kalau nak sampai pada Tuhan, kena pergi pada Muhammad. Kalau nak mendapat cinta Tuhan, kena ikut cara Muhammad. Kalau nak dapat keampunan Tuhan, kena ikut cara Muhammad. Dan itu dikatakan syarat satu orang itu dipanggil alim ulama. Kita kata alim ulama. Satu orang itu dipanggil alim ulama apabila pada diri dia ada benda yang dia wariskan daripada apa yang Nabi tinggalkan. Seorang tak dipanggil ulama kalau pada diri dia tidak ada warisan Nabi. Kalau ilmu dia banyak, bercakap Arab fasih, semua dia tahu, kitab dia banyak, tapi dalam diri dia, dalam hati dia, fikiran dia, lisan dia, perbuatan dia, dakwah dia tidak ke arah apa yang Muhammad bawa, maka dia dipanggil alim secara bahasa, bukan alim pada hakikat. Kerana tak mungkin orang ini dikatakan alim warasatul anbiya kalau dia membawa umat kepada ayat ni. Pasal itu kita kata, kalau kita ambil sekecil-kecil contoh, kenapa kita kena hatta istighfar lepas solat kena sama dengan Nabi? Kerana ayat ni. Kenapa kita kena solat sama dengan Nabi? Kerana ayat ni. Kenapa benda tu Nabi buat, kita kena buat? Kerana ayat ni. Kenapa bila kita tahu benda tu Muhammad tak buat, sedangkan dia ibadat, kita pun tak buat? Pilihan kita tak buat kerana Muhammad tak buat adalah pilihan yang tepat kerana ayat ni. Kerana ayat ni begitu besar fungsi dia, ikhwan. Sehingga kan dengan ayat ini Al-Hafiz Imam Ibn Kathir kata apa? Saya petik perkataan dia. Kata Al-Hafiz Imam Ibn Kathir dalam dia punya tafsir dia. Dia kata hazihil ayatul karimah hakimah ala man idda'a mahabbatullah wa laysa huwa 'ala tariqah al-muhammadiyah fa innahu kadhibun fi da'wahu. Ini besar dan ini juga diungkap oleh Syekh Ibn Kathir, oleh guru kepada Imam Ibn Kathir. Kata Imam Ibn Kathir daripada ayat ni, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum zunubakum wallahu ghafurur rahim. Daripada ayat Allah yang sangat mulia ini, ayat ini Ibn Kathir kata hakimah, menjadi pemutus. Ayat ni menjadi hakim. Ayat ni yang bagi keputusan pada kita. Ayat ni yang memutuskan. Kita tak buat keputusan apa-apa, kita tak mencipta apa-apa keputusan, tapi ayat ini telah memutuskan. Ayat ini telah bertindak. Ayat ini adalah kalam Allah. Ayat ini adalah kalam Allah Ta'ala yang bukan makhluk. Ayat ini yang datang daripada diri Tuhan, kalam Tuhan daripada diri Tuhan, kemudian diturunkan ke alam maya ini. Tuhan nak kita dengar, Tuhan nak kita dengar kalam dia tentang Muhammad, tentang iman. Maka Tuhan kata dalam ayat ni, Tuhan letak syarat dalam ayat ni, ayat ini telah bertindak sebagai hakimah, sebagai pemutus ala man idda'a, di atas tiap-tiap orang yang mempunyai akal, yang membuat dakwaan mahabbatullah, dia mencintai Allah, walaysa huwa ala tariqatil muhammadiyah. Ketika dia membuat dakwaan, dia mencintai Allah, tapi dia tidak duduk, dia tidak berada di atas jalan yang dibawa oleh Muhammad, fa innahu kadhibun fi da'wahu, maka dia seorang pendusta, pembohong dalam dakwaan dia cinta Allah. Ya ikhwan, kerana ayat ni lah ikhwan kita berjumpa dengan sirah, kerana ayat ni lah kita berjumpa dengan mustalahul hadis, kerana ayat ni lah kita mengenal hadis sahih, kita berhati-hati dengan hadis daif, kita menolak sekeras-kerasnya hadis-hadis yang palsu. Kerana ayat ni lah, kerana ayat ni lah, kerana ayat ni lah ikhwan kita nak mendapat natijah, dua natijah besar. Allah membalas cinta, Allah mencintai kita dan Allah mengampun dosa kita. Kerana itu kita mengikut Muhammad, dan kita mengikut Muhammad kerana ada suatu bimbingan dan tunjuk ajak dalam ayat ni yang sangat besar.
bahawa manusia yang mengaku beriman pada Allah tak boleh memisahkan diri dia dengan Muhammad. Tak boleh, sekali-kali dia tak boleh buat demikian. Imam Ibn Katsir kata apa, ikhwan? Imam Ibn Katsir kata, dalam ayat ni Allah Ta'ala kata fattabi'uni yuhibbukum. Dia kata inilah hasil dia, yahsilu lakum fawqa ma talabtu min mahabbatikum iyyahu fahuwa mahabbatuhu lakum huwa a'zamu minal awwali. Apa Ibn Katsir kata, inilah hasil dia, iaitu fattabi'uni, kamu buktikan cinta kamu pada Allah dengan ikut Muhammad. Allah suruh Nabi kata fattabi'uni, ikut aku, maka Allah cinta kamu. Dia kata inilah hasil dia, hasil yang lebih di atas apa yang kita tuntut. Kita kata kita sayang Allah, tapi dengan kita ikut Muhammad kita mendapat lebih. Apa dia? Kita mendapat cinta Allah. Tapi selagi kita tak bergerak mengikut Muhammad, selagi kita tak bergerak menolak sekutu, jangan ada sandingan orang kedua di sisi Muhammad, selagi kita tak bergerak ke arah tu, kita tak akan mendapat mahabbatullah. Kata Imam Ibn Katsir, huwa a'zamu minal awal. Bila Allah membalas cinta kita, itulah yang paling besar daripada awal. Daripada awal apa? Daripada yang mula tadi kita kata kita cinta Allah, itu tak besar antara mana. Tapi bila Allah balas cinta dia pada kita, itulah yang paling besar daripada dakwaannya awal. Jadi ikhwan, cakap ni kalau kita berhenti, kita kata kenapa kita kena ikut Rasulullah salawatullah wassalamuhu alaihi? Kenapa kita kena ikut dia? Satu, macam mana cara kita ikut dia? Dalam ayat ni semua ada. Ketiga, kenapa kita tak boleh ikut selain daripada Rasulullah dalam hal kita merujuk pada Allah? Dalam ayat ni ada. Keempat, apa yang kita akan dapat kalau kita mengikuti Rasulullah? 5, kenapa selain daripada Rasulullah kita wajib untuk tidak ikut? Bukan saja tidak ikut, wajib untuk tidak ikut. Kalau orang lain tu bawa macam Nabi bawa, kita tetap tak boleh ikut dia. Kerana dia bukan Muhammad. Yang ikut hanya Muhammad. Jadi kalau antum masuk kalau kita lah terlibat dengan ikut tarikat ke, ikut apa ke, ikutlah. Tapi apa yang kita kena pastikan dalam hal-hal yang kita ikut ni semua, benar-benarkah di situ ada ajaran Muhammad? Kalau ada, kita ikut sah. Itulah tanda iman kita pada Allah, tanda kecintaan kita pada Allah. Tapi kalau di situ orang yang kita ikut tak boleh bukti, kita pun tak boleh bukti, cepat-cepat tinggalkan. Kerana membuktikan cinta pada Allah dengan mengikut selain daripada Muhammad, itu pengorbanan yang sia-sia dan tak ada makna. Haba'an manthura. Membuktikan cinta kepada Allah dengan mengikut selain daripada Rasulullah, itu adalah pembuktian cinta yang sangat sia-sia. Pasal itu melihat aspek inilah kita bersungguh-sungguh dalam belajar sunnah. Kerana melihat aspek inilah kita sanggup dicemuh, dimaki, dituduh macam-macam. Kerana melihat aspek inilah, memahami ayat inilah, kita sanggup berlain sikit daripada orang. Dan apa orang kata pada kita, kita reda. Dan apa orang tak kata. Dan pada masa itu kita tahu satu benda. Kita tahu apa dia? Kita tahu dia tak tahu apa yang tersirat dalam ayat ni. Dan kalau dia tahu macam kita tahu, subhanallah, saya fikir dia pun tak akan duduk senang. Sebab apa? Sebab apa yang dia buat selama ni dengan tidak mengikut Rasulullah, dia mengikut orang lain kerana nak membuktikan dia iman pada Allah, adalah tindakan yang salah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni.
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uhum. Lain. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uhum. Katakanlah kalau kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutlah mereka. Kalau ayat tu datang demikian ikhwan, maka kita ikut siapa-siapa pun tak apa dalam membuktikan cinta kita pada Allah. Artinya kalau ayat tu kata kalau kamu benar beriman, kamu benar mencintai Allah, maka ikutlah mereka sebagai pembuktian cinta kamu pada Allah. Maka artinya kalau lafaz dia demikian, ayat itu hanya mengikut, hanya meminta kita mengikut seseorang. Maka seseorang tu siapa tak kisah. Orang sebelah barat boleh ikut siapa pun nama. Orang sebelah timur boleh ikut siapa pun nama yang berbeza dengan sebelah barat. Orang Malaysia boleh ikut siapa pun. Dalam Malaysia ni pula pecah lagi negeri. Dalam negeri itu pula ada qaryah-qaryah pecah lagi. Bermakna makin banyaklah orang yang akan diikuti oleh orang. Umat akan ada banyak ikutan. Tak apa. Tetapi ayat tak datang demikian. Ayat cuma datang dengan perkataan Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Seluruh dunia kena datang pada Muhammad. Dan kalau semua orang datang kepada Muhammad kerana nak membuktikan iman daripada Allah, cinta daripada Allah, tauhid daripada Allah, itulah pembuktian yang benar. Kita tahu mengaku kita sayang cinta Allah, tapi dalam pembuktian kerja buat kita dengan Tuhan tak betul. Tak betul. Antum tengok, kalau boleh saya bawa suatu contoh, satu kisah. Saya bawa contoh dahulu. Ini saya bawa apa yang diungkapkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dia kata apa ikhwan? Dia kata wahaza lianna at-tariqa al-musila ila Allah wahidun. Imam Ibn Qayyim kata, dia kata, dan dengan ini, dengan penjelasan ini, dengan ayat ini, dengan hadis ini, hadis yang mana hadis yang Nabi garis, yang Abdullah bin Mas'ud kata khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Nabi buat satu garis lurus atas tanah. Lepas tu Nabi buat garis-garis yang lain di kiri garis lurus itu, buat satu dengan jari dia buat garis lurus ke depan, dia buat satu garis. Lepas tu dia buat garis sebelah kiri, sebelah kanan. Lepas tu Nabi kata hadza sabilullah. Nabi kata inilah jalan Allah. Dan terhadap jalan garis kiri kanan tu, Nabi kata apa dia? Nabi kata hadza subulun. Ini jalan-jalan ni, Nabi kata wa ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaihi. Jalan sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan ni ada syaitan. Yang syaitan akan heret manusia, jangan ikut jalan yang lurus, tapi datang ke jalan yang dia sediakan, seumpama jalan yang lurus. Lepas tu Nabi baca ayat 153 daripada suratul An'am. Allah membuat endorsement apa yang Nabi buat. Allah Ta'ala kata wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Allah kata ni jalan lurus, garis lurusnya Muhammad buat tu, Allah Ta'ala kata wa anna hadha sirati mustaqiman. Tengok dahsyat ikhwan. Allah kata sesungguhnya inilah satu-satunya jalan aku yang lurus. Allah mengiktiraf jalan Muhammad itu satu-satunya jalan yang lurus. Allah kata fattabi'uhu, hampa semua ikut jalan Muhammad. Ayat ni sama dengan ayat tadi.
buktikan kecintaan pada Allah, ikut Muhammad. Ayat ni sama. Kenapa kena ikut Muhammad? Kerana jalan Muhammad itulah satu-satunya jalan yang lurus, dan Tuhan kata jalan Muhammad itu sirati, jalan Muhammad tu jalan aku, mustaqiman, yang lurus. Lepas tu Allah kata wala tattabi'u subula, jangan ikut jalan yang lain pada jalan Muhammad. Jalan yang tak ada Muhammad di dalamnya, jalan yang bawa pada mengagungkan orang kedua, jalan mengajak kita kepada kita memberi ta'zim, memberi pengagungan, kemuliaan pada orang yang kedua selain daripada Muhammad. Jangan ikut jalan tu semua, kerana di situ ada syaitan yang mengukir seolah-olah macam benar tapi tak benar. Kalau kamu ikut juga jalan itu dan tinggal jalan Muhammad, fatafarraqa bikum an sabilihi, maka kamu akan bercerai-berai dengan jalan Allah, dengan jalan Muhammad. Ibn Qayyim kata apa, ikhwan? Dia kata wahadha, dia kata ini li'anna tariqa al-mawsila ila Allah wahidun, dan inilah li'anna, bagi sesungguhnya, at-tariq, jalan, al-mawsila ilallahi wahidun, jalan yang membawa kita berhubung dengan Tuhan, jalan yang mengantar kita kepada Tuhan, jalan yang membawa kita kepada Tuhan, cuma ada satu. Tak ada dua, tak ada tiga, ada satu. Jalan mana? Tengok. Wa huwa ma ba'atha bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu. Jalan yang boleh membawa kita sampai pada Tuhan adalah jalan yang di mana Allah membangkitkan dengannya para utusannya dan menurunkan dengannya kitab-kitabnya. Itu jalan Allah. Itu jalan Muhammad. Muhammad Rasulullah, dan Muhammad mendapat kitab dari sisi Allah. Nuh Rasulullah, dia mendapat lembaran dari sisi Allah. Demikian Daud, demikian Musa, demikian Ibrahim, demikian Isa, mereka semua Rasulullah, Rasul utusan Allah, mendapat kitab. Maka selain daripada Muhammad di akhir zaman ni, ikhwan, siapa yang dapat kitab? Siapa yang kita dapat kitab? Dan siapa Rasul akhir zaman kalau bukan Muhammad? Maka kerana itu, untuk membuktikan cinta pada Allah, mesti ada di atas jalan ni. Maka dikatakan, Ibn Qayyim kata wala yasilu ilaihi ahadun illa min hadhihi tariq. Ibn Qayyim kata, dan sekali-kali yasilu ilaihi, kita tidak akan bersambung kepadanya. Satu orang tak akan bersambung kepada jalan kebenaran, tak akan bersambung kepada Tuhan, melainkan dengan jalan ini sahaja. Balik pada ayat tadi, ayat 30 berapa? Ayat 31 tadi kita baca tadi daripada surah Ali Imran, ayat 31 tadi. Ya, pada surah Ali Imran. Jalan tu untuk membuktikan kecintaan pada Allah, kita kena ikut Muhammad, kena sentiasa bersama Muhammad. Ke mana Muhammad pergi, kita pergi. Ada Muhammad, ada. Tak ada Muhammad, kita pun tak ada. Kenapa? Kerana tak ada jalan boleh menghubung kita pada Tuhan, melainkan dengan jalan ni saja. Ibn Qayyim kata apa? Tengok, dengar dia kata. Dia kata, walau atan nasu min kulli tariqin wastaftahu min kulli babin. Dia kata, kalau sekiranya manusia ini semua, katalah sekiranya manusia ini semua datang, mereka datang min kulli tariq, mereka datang daripada tiap-tiap jalan yang berbeza. Mereka tak datang daripada jalan Muhammad, mereka mencipta jalan sendiri. Mereka datang daripada jalan-jalan mereka. Wastaftahu min kulli bab, dan mereka membuka pintu-pintu yang lain. Mereka datang daripada jalan-jalan yang lain, mereka datang mereka membuka pintu-pintu yang lain. Kalau sekiranya manusia datang pada kamu dengan jalan yang lain daripada jalan min kulli tariq, daripada jalan mana tak tahu, dan dia membuka pintu-pintu lain, Ibn Qayyim kata kamu kena ingat elok-elok benda ni. Apa dia? Dia kata faturuq
alaihim masdudatun wal abwabu alaihim mughallaqatun. Dia kata kamu kena ingat, maka jalan-jalan ke atas mereka itu yang mereka cipta-cipta itu sesungguhnya masdudatun, ditutup oleh Tuhan, dan pintu-pintu itu semua dikunci oleh Tuhan. Kamu tak akan sampai ke Tuhan kalau kamu pakai jalan tu, illa, melainkan kalau kamu nak sampai juga kepada Tuhan, min hadzal tariqil wahid, melainkan daripada jalan yang satu ini sahaja. Fa innahu muttasilun billahi, maka sesungguhnya inilah jalan yang menghubung kamu dengan Allah. Mausilun ilallahi, dia menghantar, membawa kamu kepada Allah. Subhanallah ikhwan. Itu ucapan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Bermakna ayat yang kita baca tadi ikhwan, dia telah memberi kepada kita suatu hal besar. Dia telah mencipta kepada kita suatu maqasid, suatu tasawur, suatu gambaran yang besar. Kenapa Muhammad diikuti? Kenapa selain daripada Muhammad tidak boleh diikuti? Kenapa setiap kali orang bercakap tentang agama Muhammad, kita kena tanya, di mana kalam Muhammad? Kalau dia tidak boleh membuktikan bahawa yang dia bawa itu daripada Muhammad, maka wajib untuk kita tinggal. Dan kita tidak boleh membuktikan cinta pada Allah melainkan hanya dengan jalan Muhammad sahaja. Salawatullah wassalamuhu alaihi. Artinya ikhwan, yang kita baca ini besar. Perkara yang kita sebut di sini adalah perkara yang besar, dan Tuhan nak kita berada di atas garisan lurus, dan garisan lurus itu adalah sunnah Muhammad, jalan Muhammad. Itu yang pernah diungkapkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kita boleh jumpa dalam Al-I'tisam, Imam Syatibi. Abdullah bin Mas'ud kata apa? Dia kata as-siratul mustaqim, as-siratul mustaqim alladhi tarakna alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud kata jalan yang lurus itu yang kita baca dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus itu telah pun ditinggalkan oleh Muhammad kepada kami. Muhammad telah tinggalkan kami di atas jalan itu, so kami tak perlu jalan yang lain dah. Antum tengok kenapa apabila manusia dia tunjuk dia punya, apa kita nak kata, dia punya semangat ke, dia tunjuk dia punya apa-apa, tapi yang dia tunjuk tu ke arah menunjukkan dia tak ikut cara Muhammad. Kalau untuk merujuk pada zaman yang dah berlalu, zaman para sahabat, lepas Nabi wafat, tinggal para sahabat, kalau ada orang-orang dia pun nak menjalinkan hubungan dengan Tuhan tapi dia tak ikut cara Rasulullah, para sahabat akan bangkit dan menempih dengan keras. Saya bawa satu keadaan yang berlaku pada Abdullah bin Mas'ud. Bila dia tengok orang-orang nak mendekatkan diri pada Allah, khususnya ahli ibadat, mereka buat ibadat tapi tak ikut cara Muhammad, dia pergi kepada mereka dengan dalam kepala dia, dalam benak fikiran dia, doa ada ayat tadi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Dalam kepala orang lain pun ada juga, tapi kadang-kadang ikhwan, ayat yang sama, tapi satu orang dia baca ayat tu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kadang-kadang dia baca ayat tu betul tapi dia tak mendapat penjelasan seperti ayat itu. Tapi ada orang mendapat penjelasan yang betul. Kita pergi tanya siapa pun tentang ayat ni, semua terima ayat ni, tapi dia macam terleka. Ayat tu suruh dia buat apa? Dia macam terleka. Ayat itu suruh dia buktikan cinta pada Allah dengan mengikut hanya Muhammad. Saya bagi satu contoh yang kecil ikhwan, tapi mungkin orang boleh marah. Mungkin orang kalau tak marah pun orang bebai. Kita hari Jumaat pergi sembahyang Jumaat, tapi bukan untuk bulan ni lah, bulan ni dah 2 kali dah tak sembahyang Jumaat. Sebelum ni
sebelum ni pengalaman kita pergi sembahyang Jumaat. Bila khatib nak baca khutbah, Tuk Bilal pegang tongkat. Tuk Bilal kata, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Selawat, lepas tu dia bacalah satu hadis ke apa dia baca. Bila khatib baca khutbah, kamu kata diam. Lepas tu dia serah tongkat tu pada kawan nak baca khutbah. Selama kawan tu berselawat, kawan dia pun naik atas dah bagi salam. Tak apa, tak ada hal apa nak buat, itu bukan hal dia. Tapi sekadar mengambil panduan daripada ayat tadi, kita nak beribadat pada Allah, nak mendekat diri pada Allah, jangan lupa Rasulullah. Tuhan suruh kita membawa kecintaan kita datang kepada Allah dengan menjadikan Muhammad sebagai ikutan kita. Rasulullah ajak sembahyang Jumaat, Rasul ajak sembahyang raya, ajak sembahyang gerhana, ajak sembahyang mayan, ajak sembahyang fardu, ajak sembahyang sunat sebelah siang, sebelah malam, ajak sembahyang musafir, ajak dalam sembahyang pertempuran, dalam ketakutan. Semua keadaan Nabi ajak kita sembahyang. Adakah cara yang kita buat itu? Dibuat oleh Rasulullah dan para sahabat. Kalau setiap momen ibadat yang kita lalui ini, kita nak jadikan itu pembuktian kecintaan kita kepada Allah, kita ni immediately, kata orang putih, akan stop apa yang kita dapat secara kukuh, alasan dan hujah. Kata di situ Muhammad tidak buat, kita akan tinggal. Kerana Imam Syafi'i kata orang yang paling bersih adalah Muhammad, orang yang paling suci adalah Muhammad. Dan bentuk mengikuti Muhammad ialah dengan buat apa yang Muhammad buat, tinggalkan apa yang Muhammad tinggal. Kalau orang lain kata kepada kita, memang Nabi tak buat, tapi tak salah kita buat pasal orang lain buat. Bila kita buat kerana orang lain buat, setelah kita confirm Nabi tak buat, kita buat kerana mengharapkan pahala di sisi Allah, tapi ikut orang tu, ketahuilah itu pembuktian cinta pada Allah yang sia-sia. Tak ada apa di situ, kosong. Dia macam boleh melegakan jiwa kita saja. Dia hanya boleh, aku dah buat, seronok. Lagu tu. Kerana Allah suruh kita membuktikan cinta kepada dia dengan mengikut Muhammad, dengan meneladani Muhammad. Dan meneladani Muhammad itu bukan dengan jiwanya kosong, dengan jiwanya mengetahui itu adalah tuntutan keimanan dan kecintaan pada Allah. Macam mana kita akan jaga Muhammad? Macam mana kita akan pelihara sunnah Muhammad? Kerana kalau kita tersilap sikit, ia akan cederanya ialah kecintaan kita pada Allah. Kalau kita tersilap sikit, ia akan rosaknya ialah mahabbah, hub Tuhan pada kita, mahabbatullah pada kita, dan maghfirah Tuhan pada kita. Maka kerana itu, hal itu perlu dipikirkan. Pasal itu saya ingat ayat ni, qul in kuntum tuhibbunallah ni, mula-mula ketika saya di Baghdad dulu, Tuan Guru saya Ustaz Abdullah Iraqi, dia yang syarah ayat ni dengan memakai kitab tafsir Ibnu Kathir. Saya pun hafal ayat ni sebelum saya pergi ke sana, hafal juga, tapi tak mendapat tafsiran lagu tu. Dan pertama kali saya bertanya kepada Syekh Maulud tentang ayat ini, pertama kali saya baru mendengar huraian ayat ini seperti yang dihuraikan oleh Al-Hafiz Imam Ibn Qayyim, yang dihuraikan oleh guru Imam Ibn Qayyim, yang dihuraikan oleh ahli-ahli tafsir yang terkenal, yang kita tak pernah tahu tafsir mereka dan nama mereka. Sebab ayat ini kalau datang tempat kita, dia jadi ayat yang hidup tapi mati makna dia. Mati dia punya penjelasan dia mati. Tapi ayat tu hidup. Ayat tu kita tahu. Ayat tu kita tahu. Kita hanya nampak apa dia? Kalau kita sayang kepada Allah, kita ikut Nabi Muhammad. Ikut Nabi Muhammad tu apa dia? Simpan janggut. Apa dia? Pakai serban. Apa dia? Pakai jubah. Apa dia lagi? Pergi sembahyang 5 waktu berjemaah, duduk sah depan. Kita nampak tu saja. Tapi ruh daripada ayat tu, setiap gerak-geri kita, setiap gerak-geri itu, khususnya dalam hal ibadat pada Allah. Pasal itu, ikhwan,
Saya kata tadi Abdullah bin Mas'ud, dia seorang daripada sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud. Bila dia tengok ada orang nak mendekatkan diri pada Allah, nak membuktikan cinta Allah, sayang pada Allah, mereka duduk saya saja, subhanallah, 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 nak membuktikan sayang pada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nak bukti sayang pada Allah. Abdullah bin Mas'ud, dia pergi kepada mereka ni, dia tanya sepatah benda pada mereka. Dia kata, ma hadzal ladzi arakum tasna'una? Dia kata, boleh cerita dah agak aku, apa yang aku duk tengok hangpa buat ni? Ini yang aku duk tengok ni, hangpa buat ni apa dia? Dia pun cerita lah kat dia. Dia kata, wahai Abdullah bin Mas'ud, kami buat lagu ni, kami bertasbih, kami tunggu waktu semayang, kami duduk grup by grup, sana halaqah, sini halaqah, kami cipta satu khalifah zikir, berzikir beramai-ramai. Itu saya kami buat untuk mendekatkan diri pada Allah, tunggu waktu semayang nak mai. Abdullah bin Mas'ud yang dalam kepala dia doa ada, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dia kata apa? Dia kata, fa'uddu sayyiatikum fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'. Dia kata, aku nak abad sepatah kat hangpa, boleh tak? Jangan kecil hati lah, jangan ambil hati. Lebih baik hangpa kira dosa-dosa dan kesalahan hangpa. Tak payah duduk macam ni. Pergi duduklah, duduk dalam saf ke, duduk sana, duduk sini. Tak payah duduk berkumpul lagu ni. Tak payah duduk berzikir deras-deras lagu ni. Tak payah duduk pergi lantik siapa-siapa ketua. Tak payah, tak payah. Hangpa duduk masing-masing. Hangpa kira lah, hangpa hitunglah kesalahan hangpa di hadapan Allah. Lepas tu istighfar. Aku jamin tak akan hilang kebaikan hangpa sikit pun daripada hangpa buat benda ni. Waihakum ya ummat Muhammad. Tengok dia kata, waihakum dalam kamus dia kata bermakna ta'ajub wa tarahim. Ungkapan itu disebut kerana heran dan merasa kesian situasi yang kita lalui. Waihakum, aku heran dengan hangpa, aku kesian dekat hangpa, sedangkan hangpa ni umat Muhammad. Ma asra'a halakatakum, awak cepat sangat hangpa jadi rosak dan binasa ni. Awak cepat sangat hangpa jadi lagu ni. Dihabaklah, dia kata kubur Nabi masih merah, seolah-olah bahasa kita lagu tu. Sahabat Nabi masih lagi banyak. Jubah Nabi pun tak reput lagi. Pinggan-pinggan mangkuk di rumah Nabi retak pecah pun tak lagi. Tapi hampa dah cepat dah tinggal sunnah Nabi. Pasal apa hampa jadi macam ni? Tengok dia kata apa, ikhwan. Tengok dia kata apa. Dia kata, walladhi nafsi biyadihi, demi yang nyawa aku berada di tangan Tuhan, innakum la'alla millatin hiya ahda millatin Muhammad. Apakah kamu merasa kamu berada di atas satu agama, yang agama baru kamu ni lebih mendapat petunjuk daripada agama yang Muhammad bawa? Au muftatihu babal dalalah, ataupun kamu masih beragama dengan agama Muhammad tapi kamu mula membuka pintu kesesatan. Dia kata dekat dia kata, wallahi ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa al-khair. Kami buat ni tak ada niat apa, bukanlah niat nak tinggal Nabi apa dah, kami buat ni dengan niat baik. Tengok dia jawab. Dia kata, wa kam min murid lil khairi la yusibuhu. Berapa banyak orang yang nak buat baik tapi jalan dia salah bila dia tinggal Muhammad. Allahu akbar, ikhwan. Yang mereka ungkap ini seolah-olah macam nak menterjemahkan makna qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya ikhwan, hatta apa saja pendekatan diri kita kepada Allah Ta'ala, kalau tidak ada Muhammad di dalamnya, ikhwan, kita mesti hati-hati. Saya duk baca buku ini yang diberi oleh Abang Man pada saya ni. Abang Man kita bagi buku ni pada saya. Saya duk baca sampai muka surat 22. Tapi apa yang tertulis di sini sama dengan apa yang ada dalam Al-I'tisam. Saya duk tengok. Tapi saya ambil berkat Abang Man bagi ni, iaitu perkataan Huzaifah
Huzaifah ni ikhwan satu masa dia pernah mengeluarkan kebimbangan dia kepada umat. Huzaifah kata apa? Huzaifah kata akhwafu ma akhafu 'ala an-nasi ithnatani ay yu'siru ma yarawna 'ala ma ya'maluna wa an yadhillu wa hum la yash'uruna. Huzaifah Ibn al-Yaman dia pernah kebimbangan dia tu, dia pernah sebut dua jenis kebimbangan dia. Kebimbangan dia ada kebimbangan dia, dua jenis kebimbangan dia cukup takut. Huzaifah kata, dia kata akhwafu ma akhafu 'ala an-nasi isnatan. Dia kata akhwafu bermakna perkara yang aku takut. Tapi ma akhafu, benda aku takut, tapi yang ni lagi aku takut. Dalam senarai benda yang aku takut ni banyak, tapi yang ni yang paling aku takut. Apa dia? Dia kata akhafu 'ala nasi isnatani. Aku takut sangat, tapi yang ni cukup aku takut kalau timpa pada orang dua benda ni. Satu, ayyusiru ma yarawna 'ala ma ya'malun. Aku paling takut manusia ni dia berlomba-lomba ataupun dia ni begitu cenderung buat apa yang dia tengok orang buat, bukan dia buat apa yang dia tahu dia kena buat. Dia begitu menunjukkan semangat dia nak buat, iaitu ma yarawna, apa yang dia tengok orang buat. Sedangkan ma ya'maluna, apa yang dalam ilmu dia, yang dia pergi belajar, kata apa, yang tu dia simpan, dia buat apa yang mata dia tengok orang buat. Huzaifah kata yang ni pula aku takut, akan rosak ilmu dia. Ya ikhwan, akan rosak ilmu dia. Kalau yang ni kena pada orang biasa-biasa tak apa, yang ni kalau kena dekat alim ulama, apa nak jadi? Dalam kepala dia tahu apa Nabi ajak. Dalam kepala dia tahu yang mana yang sahih. Dalam kepala dia tahu yang mana yang tak sahih. Tapi ketika dia berinteraksi dengan mujtama', dengan dia punya environment dia, dengan bi'ah dia, persekitaran dia, dia berinteraksi dengan apa yang orang mau. Dan apa yang orang mau tu tidak seperti apa yang dia belajar, yang dia kena buat. Apa akan jadi dengan umat? Oh, dahsyat. Dan yang kedua, Huzaifah kata, benda yang aku takut apa dia? Wa an yadhillu wa hum la yash'urun. Huzaifah kata, aku paling takut kalau dia tersesat, sedangkan dia tak sedar dia tersesat. Ikhwan, apa yang disebut oleh Huzaifah ni disambut oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam riwayat Bukhari. Abu Bakar satu hari, ikhwan, Siddiqul Akbar ini, Abu Bakar As-Siddiq ni, dia kata apa? Dia kata, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi, fa inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azighu. Seolah-olah apa yang Abu Bakar cakap ni sama dengan Huzaifah cakap, cuma berbeza perkataan. Abu Bakar kata apa dia? Lastu tarikan, dia kata tak pernah aku tinggal satu benda pun, tak pernah lah. Lastu tarikan syai'an, kalau nama Abu Bakar ni, aku tak buat kerja ni. Apa dia? Lastu, tak akan aku buat kerja ni. Apa dia? Iaitu tarikan syai'an, meninggalkan sesuatu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi, apa yang Nabi buat, illa amiltu bihi, melainkan apa yang Nabi buat itu yang aku buat. Tengok yang saya kata sama dengan Huzaifah tadi. Kata dia, fa in akhsha in taraktu syai'an min amrihi, kerana aku takut kalau sekiranya aku tinggal daripada urusan yang Nabi ajak aku tinggal, an aziru, aku akan jadi sesat. Aku akan jadi sesat dalam keadaan aku tak sedar. Subhanallah. Itu kebimbangan Huzaifah, itu kebimbangan Abu Bakar As-Siddiq. Sama. Iaitu manusia buat
apa yang dia tengok orang buat, dengan dia melupakan apa yang ilmu dia bagi tahu dia kena buat. Bukan kata ilmu, ikhwan, wahyu daripada langit kata, buktikan kecintaan, keimanan kamu pada Allah dengan mengikut Muhammad sahaja. Dan bila kita belajar disiplin ilmu, tak boleh bohong pada Muhammad, tak boleh bohong kepada Allah, tak boleh cakap bohong pada Muhammad. Siapa bohong pada Muhammad, satu tempat duduk dalam neraka, tak boleh bohong. Kenapa hadis itu dipanggil daif? Kenapa hadis itu dipanggil sahih? Hadis yang sahih ni berlambak tak ada nak buat. Hadis yang daif, yang belum pasti apa-apa lagi, kita bagi perhatian. Yang sahih menjadi kewajipan untuk ikut, kita buat tak tahu. Maka kerana itu ikhwan, apabila kita boleh berada di atas jalan Muhammad, itu penyebab kepada turunnya keampunan dan kecintaan Allah Ta'ala kepada kita. Jadi antum bayang sebanyak mana kalau kita boleh ajak umat mengenal sunnah Nabi, faham balik ayat ni, Allahu Akbar, bumi ini akan mendapat keberkatan. Saya habiskan tajuk ini saja, muka surat 35 tadi. Dibawa lagi satu lagi firman Allah, ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min zunubikum wa yu'jirkum min azabin alim. Al-Ahqaf 31. Hai kaumku, penuhilah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu daripada azab yang pedih. Ini bukan saja berlaku dekat Rasulullah, ikhwan, berdasarkan ayat ni berlaku pada semua para nabi. Hatta dalam Al-Aqaf ni kita baca apa dia, hatta ada perkataan pengulu jin kepada jin. Dia kata kepada bangsa jin dia, wahai kaum aku, ini Rasul datang. Rasulullah ni, Muhammad ni Rasulullah, terimalah dakwah dia, berimanlah dengan dia. Jin kata Allah akan mengampun dosa kita semua dan Allah Ta'ala akan wa yu'jirkum, Allah akan selamatkan hampa semua daripada azab yang pedih. Manusia dan jin tak terlepas daripada kena membuktikan iman mereka pada Allah dengan mengikut Muhammad sahaja. Lepas tu penulis kata, wahai umat Islam, penuhilah seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Muhammad, janganlah mendustai beliau dan kerjakanlah apa yang beliau bawa. Nescaya Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan akan menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih dan menyakitkan. Allahu Akbar. Saya mendoakan keberkatan kepada penulis kita ini, semoga Allah memberi kebaikan pada dia. Kalau dia masih hidup, Allah Ta'ala merahmati hidup dia, mengampun segala dosa dia, memberi sakinah, memberi kepada dia taufiq, memberi pada dia saadah, kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat, kerana dia menyediakan satu bacaan yang baik untuk kita. Kalau sekiranya dia dah meninggal, Allah memberi pada dia dengan doa Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha, supaya dia mendapat kebaikan. Kerana yang dia bahas dalam buku ini tersangat menarik dan tersangat perlu kita tahu sebagai satu asas, iaitu turunnya, nuzulnya maghfirah, ampunan daripada Allah kepada kita. Salah satunya kita perbaiki dengan cara melihat Muhammad dengan pandangannya yang betul. Pasal itu kenapa ikhwan kita tak boleh hina Muhammad? Kenapa kita tak boleh ikut selain daripada Muhammad? Yang kita ikut hanya Muhammad. Kenapa kita kena bertanya tentang Muhammad? Kenapa kita kena hatta salat seperti Muhammad, berdoa seperti Muhammad, berzikir seperti Muhammad? Hatta sampai peringkat Muhammad tidak isbal, kita pun tidak isbal. Kerana Allah akan melihat. Di situ adalah ukuran kecintaan kita pada Allah. Makin kita tak ikut Muhammad, makin Tuhan menolak kecintaan itu wujud dalam diri kita. Semoga ada kepahaman pada diri saya dan kita semua ikhwan. Ikhwan, semoga Allah memberkati saya, memberkati antum sekalian. Yang keempat itu kita sambung pada hari besok ikhwan. Kalau baca hari ini juga tak boleh lah. Pasal apa? Pasal waktu pun dah lari panjang. Jadi kita sambung besok muka surat 35, perkara yang keempat, apa dia? Melakukan perbuatan-perbuatan baik lagi mulia. Dan yang keempat ni ada kena mengenal dengan ketiga.
Sebab Nabi menyebut pada kita tak ada satu Nabi pun Allah Ta'ala utuskan melainkan semua benda baik dia pun kena tunjuk pada umat macam mana nak buat, dan mengingatkan umat supaya menjauhi benda-benda buruk. Semua benda buruk dia pun dah ajak umat jangan buat, dah bagi bimbingan. Oh dahsyat ikhwan. Dan kita akan tengok sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Semoga Allah Ta'ala memberkati kita semua. Semoga Allah Ta'ala yang bersifat dengan Al-Hafiz wa huwa khairul hafizin memelihara kita. Semoga kita memperbanyakkan istighfar dan beribadat pada Allah. Dan dalam masa-masa kita berada dalam keadaan kuarantin dalam rumah ni, belah malam lagi tak boleh keluar. Kalau keluar kita masuk dalam kandang pakai baju merah. Pasal apa? Dia kata kat orang yang ketegak cik gang ni, lebih banyak kita boleh berbincang tentang sunnah Nabi, lebih jelas. Perbanyakkanlah ikhwan mengenal Rasulullah dengan sirah. Sirah ni kita kenal dengan satu perkara lain, tapi mengenal sunnah dia itu perkara lain. Kita kalau boleh gabung dua-dua itu, dan kita kenal Rasulullah dengan jalan akidah pula. Kenapa nama dia letak Muhammadur Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Dia lebih menguatkan, mengejapkan hati kita jadi jazam, jadi kukuh. Betapa kita kena tinggal semuanya demi untuk menunjukkan kecintaan kita pada Allah, hanya mengikut Muhammad, dan lepaskan tangan kita daripada memegang selain daripada ajaran Muhammad. Ikhwan, wa ila liqa, hayakumullah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.